Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah, petang ini saya menemani saudara berterusan dalam rancangan Pesada Jurnal. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan isu yang berlaku di sekeliling kita. Dan isu ini pada saya adalah isu yang cukup penting dalam usaha kita untuk membina negara bangsa. Seperti biasa, kita akan bersama dalam 3 segmen. Yang pertama, kita akan membincangkan dalam segmen Getaran Rasa dengan tetamu yang kita jemput istimewa pada kali ini yang sebenarnya telah melalui pengalaman-pengalaman peribadi membimbing terutama sekali golongan-golongan yang terlibat di dalam gejala sosial, khususnya dalam isu pembuangan bayi. Dan untuk makluman saudara juga, sebenarnya di peringkat RTM ini sedang dalam proses menyambut ulang tahun yang ke-64 dan banyak program sedang disusun. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel di dalam studio pada kali ini, kita akan break seketika dan kita jumpa selepas ini. Ya saudara, insyaAllah bersama dengan saya kita akan membincangkan tajuk sopan dan biadab. Ya, sopan ni satu perkara yang penting yang membentuk masyarakat kita, dan isu ini saya ingat kita kena dalami dan kita kena betul-betul tangani supaya dalam proses kita membina negara bangsa ini kita melaluinya secara yang begitu lancar. Ya. Saya nak pergi pada panel kita, saudara. Pada petang ini insyaAllah bersama dengan saya ialah Ustaz Mas Rizie Saad, iaitu pengerusi Pertubuhan Kebajikan Darul Islah di Selangor. Selamat datang Ustaz. Dan juga bersama dengan kita pada petang ini ialah Ustazah Zawana Muhammad, Timbalan Pengarah Akademik Darul Quran. Ya, selamat datang Ustazah. Dan perbincangan kita ni kita nak begitu serius sebenarnya, tapi dalam keadaan yang agak santai, sebab kita nak cuba mendalami sebenarnya apa masalah yang berlaku di sekeliling kita. Saya nak pergi pada Ustazah dulu lah, sebagai panel kita yang pertama. Ustazah, kalau saya tengok data daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam tahun 3 tahun daripada 2004 sampai 2007 ada 301 kes pembuangan bayi. Dan kemudian 2008 saya tak sempat nak cek itu, tetapi 2010 ni kita dah lihat ada satu perkembangan yang nampak macam drastik berlaku dalam masyarakat kita. Ya, isu pembuangan bayi ni isu besar, ya, sebab dia melibatkan tamadun manusia. Mungkin Ustazah nak jelaskan kenapa dia berlaku sekarang ni, Ustazah. Ya, sila. Terima kasih Profesor Dr. Zulkifli, moderator kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, ahli panel, Ustaz Mas Rizie, bercakap tentang pembuangan bayi. Kalau kita tengok dalam keadaan situasi hari ini, dia bukan lagi sebagai satu isu, tetapi satu fenomena. Di mana setiap minggu kalau kita baca surat khabar, tidak keterlaluan kalau saya katakan bahawa ada 1 atau 2 kes dilaporkan setiap minggu. Dan ini menunjukkan satu situasi yang sangat serius dalam isu ini. Soalnya kenapa dia berlaku? Kalau kita menelusuri sekitar tahun 2000 ni amat drastik pertambahan ini, kita kelihatan isu ini. Satu daripada faktor ialah kehadiran ataupun kelahiran bayi ini tidak dikehendaki oleh ibu dia, kerana dia berlaku hasil daripada perhubungan yang haram ataupun istilah lain adalah perzinaan. Apabila tidak diingini, maka dengan sendirinya dia tidak
dengan sendirinya perasaan tanggungjawab, kasih sayang dan sebagainya tidak ada lagi pada orang itu, maka dengan itu kita lihat begitu mudah dibuang begitu saja. Sebenarnya itu yang dijumpai, kes-kes. Yang tak dijumpai, wallahu a'lam. Berapa banyak kes itu. Kita tengok dari perspektif wanita itu ataupun lelaki dan wanita yang melakukan itu. Oleh kerana dia tidak diinginkan, sebab konsep hubungan itu adalah untuk keseronokan, tak menginginkan suatu zuriat ataupun anak. Maka dengan sendiri bila lahir rasa takut, bersalah dan seumpamanya wujud, dan dengan sendirinya mereka tidak akan sanggup untuk membela anak itu ataupun mengasuh mendidik. Tambahan pula masyarakat kita nampaknya sangat memandang hina atau jijik. Nanti ini yang mendorongkan mereka mengambil tindakan drastik yang malangnya adalah bayi. Ya, tapi saya melihat begini Ustaz, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, ini dipanggil antara perilaku jahiliah Ustaz. Perilaku jahiliah yang dilakukan. Jadi kalau dulu dalam konteks jahiliah tu, sebab dia macam satu tradisi membuang anak perempuan kerana ada satu kepercayaan. Tapi sekarang ni nampak tak kira lelaki, tak kira perempuan. So adakah dia ni jenayah jahiliah peringkat mana, saya tak tahulah. Mungkin kita boleh relate dengan jenayah moden yang sedang berlaku ni. Sila Ustaz. Ya, terima kasih kepada Profesor dan Ustazah dan para penonton sekalian. Jika kita melihat pada masalah pembuangan bayi yang begitu serius berlaku di negara kita pada hari ini adalah merupakan jahiliah moden. Kita boleh panggil sebagai jahiliah moden, di mana apabila sesuatu umat itu sudah jauh daripada mengambil kehidupan beragama yang menjadi asas kepada keharmonian hidup, maka umat itu akan berlakulah berbagai gejala-gejala yang tidak sihat. Gejala buang bayi ini adalah merupakan salah satu daripada banyak lagi berpuluh-puluh kes gejala sosial. Kalau kita nak sebut pun panjang. Dengan isu dadahnya, isu mak rempitnya, isu kalau nak sebut tu banyak. Cuma mungkin pada akhir-akhir ini media memfokuskan kepada kes pembuangan bayi. Maka dan benda ini didedahkan dengan begitu live. Tidak sembunyi lagi. Maka segala kezoliman dan kekejaman itu nampak secara publik. Yang mungkin sebelum ini berlaku seperti yang Ustazah kata tadi, mungkin secara sembunyi-sembunyi. Tetapi saya melihat gejala ini adalah merupakan hukuman daripada Allah SWT terhadap mana-mana umat. Umat-umat yang terdahulu juga ditimpa dengan berbagai-bagai bencana kerana mereka meninggalkan kehidupan dengan panduan daripada agama Allah. Maka kita melihat umat yang ditimpa musibah pada hari ini adalah meniru kembali budaya jahiliah yang terdahulu dengan membunuh. Kalau dulu bunuh anak hidup-hidup kerana kepercayaan anak itu membawa sial, anak perempuan. Tetapi kali ini membunuh anak kerana terdesak, hasil daripada kesilapan atau dosa melakukan maksiat kerana keseronokan nafsu. Untuk menutup malu mereka melakukan jenayah seperti ini. Ya saudara, kita sedang membincangkan berkenaan dengan sopan dan biadab ini. Dan dalam perbincangan kita ini, kita ada dua orang panel kita. Sopan dan biadab ini berkait terutamanya dengan isu pembuangan bayi di sekeliling masyarakat kita yang sedang berlangsung sekarang ni. Dan saya rasa agak begitu menggerunkan Ustazah. Saya nak balik Ustazah di Darul Quran, pelajar-pelajarnya ramai yang menghafal Al-Quran dan sebagainya. Saya harap tak adalah isu yang berkait dengan remaja ni. So, bila kita bercakap pasal remaja ni, saya melihat satu tendensi, iaitu tentang gaya hidup baru ni Ustazah. Mungkin kalau kita lihat di sekeliling kita yang berbeza berbanding dengan dulu, kita kata banyak benda-benda yang merangsang nafsu Ustazah. Mungkin Ustazah nak jelaskan di sudut ini. Terima kasih Prof. Kalau kita melihat gaya hidup baru yang didakwa sebagai moden, di mana pergaulan bebas di antara lelaki dengan wanita yang tiada batas, di mana
Kalau hubungan antara lelaki dengan wanita dalam keadaan intim, sudah tentu faktor nafsu itu satu perkara yang tidak dapat dielak. Mana ada. Memang nafsu itu di pelengkap kehidupan manusia. Tetapi apabila dia pergaulan itu bebas, akan menyebabkan perkara-perkara yang pelakuan yang tidak dibenarkan oleh syarak akan berlaku, dan dengan ini akan menyebabkan manusia terdorong untuk melakukan perkara-perkara sehingga tahap kepada perzinaan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dari segi peringatan Rasulullah lah, bila berdua lelaki perempuan, yang ketiga adalah syaitan. Dengan sendirinya syaitan kerjanya menggoda untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan seterusnya, maka kawalan diri itu tidak dapat dilakukan. Sebenarnya soal nafsu ni soal semula jadi, faktor biologi manusia, siapa pun ada. Tetapi apabila dirangsang dalam keadaan yang tidak betul, akan menimbulkanlah situasi-situasi yang boleh menyebabkan berlakunya kelahiran anak-anak yang di luar nikah ini. Kalau kita tengok di tahun 70-an, 60-an, masyarakat kita dikatakan masyarakat tradisi, pergaulannya terbatas. Dengan itu, ruang ini amat jarang berlaku. Kita katakan kes terpencil. Tetapi dengan perkembangan pesat, pendidikan dan juga sektor pekerjaan, khususnya industri, ini memberi ruang kepada khususnya remaja untuk pergaulan bebas. Sehingga kalau ibu bapa mengongkong pun dikatakan ibu bapa tu tak berfikiran moden dan sebagainya, ketinggalan zaman. Maka bila gaya hidup itu yang mereka pilih, kadang-kadang faktor pekerjaan melepaskan jauh daripada kawalan keluarga itu memberi ruang kepada mereka. Dan ini menyebabkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kelahiran bayi ataupun pembuangan bayi ini bertambah dengan drastik kerana pelakuan mereka ini. Maknanya mungkin Ustaz, ini saya nak ni sebab Ustaz menjaga antaranya rumah-rumah pelindungan Ustaz di bawah Perkit ni. So ada pengalaman secara langsung Ustaz tentang apa sebenarnya punca ni Ustaz? Jika sekiranya dilihat pada pengalaman, masalah pembuangan bayi ataupun apa juga gejala sosial ini sebenarnya berlaku akibat daripada pembangunan yang tidak seimbang di antara pembangunan kebendaan yang masyarakat luar atau ibu bapa di rumah cari dan pendidikan kita yang di-highlightkan kepada untuk mencari kejayaan dalam kehidupan semata-mata. Maka pembangunan program-program spiritual, pembangunan dalaman rohani itu terabai, yang menyebabkan fungsi anak-anak hari ini mereka digambarkan sebagai orang yang berjaya apabila mereka itu cerdik, mereka itu pandai. Maka konsep untuk membina cerdik dan pandai ini diberi tumpuan dan juga kekuatan untuk hebat dalam apa juga acara fizikal. Maka itu digambarkan memberi imej yang baik. Manakala program pembangunan rohani ini agak dipinggirkan, agak diabaikan, sama ada di dalam institusi pendidikan, di sekolah, di rumah atau juga dalam masyarakat. Akibat ini, maka generasi yang lahir selepas merdeka lebih 50 tahun ini, kita melahirkan generasi yang dipanggil moden. Apabila kita moden, kita meniru siapa? Acuan moden itu. Tentulah moden yang kita tiru itu kita ambil daripada negara-negara barat yang dikatakan moden. Maka apabila kita mengambil, contohnya kita banyak pelajar-pelajar kita pergi ke luar negara disuruh belajar untuk teknologi, bagaimana apabila balik ke negara kita untuk membangunkan teknologi yang diambil daripada negara-negara yang maju ini untuk dibangunkan. Tetapi apabila program pembangunan dalaman rohani itu tidak dibekal dengan lengkapnya, maka pelajar-pelajar kita yang balik, mereka sudah membawa ideologi, mereka sudah membawa cara hidup, mereka sudah membawa cara hidup moden seperti mana barat laksanakan.
Maka bila perkara itu dilaksanakan di dalam semua peringkat kehidupan, maka ini kita melihat bencana demi bencana berlaku kerana kekosongan kerohanian, kerana benteng kekuatan untuk menolak segala gangguan-gangguan atau gejala maksiat ini, kekuatan iman. Kerana pelajar-pelajar saya, kalau saya tanya, kenapa kamu berzina? Kamu tidak tahu ke perkara ini berdosa? Kenapa kamu isap dadah? Kamu tahu perkara? Kami dah tahu lama dah. Tapi kenapa kamu buat juga? Kerana kami buat kerana lemah iman. Dia tunjuk dekat sini, dia tak tunjuk kat sini. Jadi di sinilah kita kena melihat balik bahawa program pembangunan dalaman ini agak terceceh yang kita telah tinggalkan, akibatnya hasilnya beginilah yang kita dapati. Ya saudara, kita dalam membincangkan tentang sopan dan biadab ini, saya percaya tanggungjawab semua pihak lah, selain daripada ibu bapa, sistem pendidikan yang kita ada. Begitu juga sebenarnya dalam environment, dia punya persekitaran yang melibatkan perkara-perkara yang boleh menaikkan nafsu. Ya saudara, kita insyaAllah meneruskan perbincangan tentang sopan dan biadab ini dengan merujuk pada perkara yang sedang berlaku dan mencemaskan kita sebenarnya untuk kita atasi. Dan pada petang ini insyaAllah saya nak bawa saudara untuk lintas langsung dengan pelapor kita, dengan DSP Norisa Abdul Hamid daripada Bukit Aman. Assalamualaikum DSP. Waalaikumsalam. Apa khabar petang ni? Alhamdulillah. Ya, kami di studio IBC ni sedang membincangkan tentang isu pembuangan bayi yang berlaku. Mungkin saya ingat DSP Norisa mempunyai maklumat yang boleh kita kongsi bersama, terutama sekali tentang mungkin pandangan pihak polis lah, macam mana dengan isu ni. Sila. Okey, terima kasih. Okey, kita memang tahu sejak kebelakangan ni memang terdapat banyak kes-kes yang dilaporkan di media-media elektronik maupun media cetak berkaitan dengan kes pembuangan bayi. Yeah. So, kes ni sebenarnya adalah satu pendedahan yang dibuat oleh pihak media mengenai kewujudan kes-kes sebegini. Ia merupakan satu social concern. Bukannya, kita tak boleh kata dia social tension sebab dia social. Jadi, yang mana ia menuntut keprihatinan setiap lapisan masyarakat. Terutama kita macam mana kita nak mengatasi masalah sosial ini. So, kalau kita tengok kepada statistik yang telah dilaporkan kepada pihak polis, bagi tahun ini sahaja 2 bulan pertama, iaitu bagi bulan Januari dan Februari, terdapat 12 kes yang dilaporkan kepada pihak polis berkaitan dengan pembuangan bayi ini. Cuma DSP Norisa, sebenarnya isu pembuangan bayi ni sebenarnya dia kita kata climax lah dalam isu-isu kita bincang ni kan. Sebab langkah pencegahan di peringkat awal sebelum sampai ke climax ni, rasanya macam mana pihak polis menanganinya? Okey, pihak polis hanya akan menyiasat kes ni apabila laporan polis dibuat. Okey, apabila laporan polis dibuat, kita akan menyiasat untuk, kalau bayi itu masih hidup, kita akan menyelamatkan bayi itu dan kita akan hantar kepada pegawai perubatan untuk buat pemeriksaan, dan pada masa yang sama juga kita akan memaklumkan kepada pegawai kebajikan masyarakat. Dan tindakan-tindakan kita akan buat mengikut Akta Kanak-kanak. Di samping itu, pihak polis akan menjalankan siasatan untuk mengesan suspek-suspek yang terlibat dalam pembuangan bayi ini. Itu satu aspek dari sudut polis punya siasatan. Tetapi apa yang kita amat bimbang ni, ataupun kita ingin menarik kepada setiap masyarakat, apakah peranan masyarakat dalam isu ni sebelum ia menjadi klimaks, sebelum dia ada kes-kes pembuangan bayi. Maknanya di sini yang kami daripada perspektif polis, dan banyak dalam perbincangan-perbincangan yang telah kita ada dengan pihak-pihak agensi yang lain, peranan institusi keluarga itu sendiri yang amat penting. Supaya dia tidak akan berlakunya kes-kes pembuangan bayi jika seseorang perempuan itu mengandung. Sama ada dia membuang bayi itu, sama ada dia bernikah ataupun belum. Jadi institusi keluarga itulah, kalau nak kata perspektif polis, kita akan siasat selepas laporan polis diterima. Terima kasih banyak DSP Norisa kerana berkongsi dengan
kita pada petang ini. Ya, terima kasih. Baik, sama. Baik, saya nak balik ke studio dan dalam perbincangan kita tadi sebenarnya kita melihat anak-anak, kalau kita tengok gambar tadi sebenarnya tidak bersalah ya Ustazah. Yang bersalah ialah ibu dan juga kita boleh kata pasangan lah ya. Jadi di mana kemanusiaannya tu? Hilang di mana tu Ustazah? Kalau Ustazah sebagai seorang ibu ni, di mana kehilangnya dia punya rasa kesihan dan sebagainya lah. Sila Ustazah. Kalau kita ni merujuk kepada perbuatan membuang ni, memang jelas bahawa manusia ni sudah hilang pri kemanusiaan. Mungkin faktornya ialah tekanan sekeliling itu, termasuk rasa bersalah. Sebab mereka ini walaupun macam mana buruk nak hidup dalam masyarakat. Bila tekanan itu timbul konflik di antara kemanusiaan dengan kehidupan, keselesaan mereka akan datang. Bila tak terima masyarakat, dia tak selesa. Dia inginkan keselesaan, maka hilang kemanusiaan. Begitu manusia sampai satu tahap bila dua perkara bertemu konflik itu, maka mereka pilih apa yang lebih menyelamatkan. Dan ini menunjukkan keruntuhan nilai kemanusiaan yang sangat teruk. Alangkah kita tengok binatang macam kucing sekalipun di tepi jalan, kita akan kutip, ambil bagi makan dan sebagainya. Ini kan manusia. Sehingga tidak ada langsung rasa belas. Melihat anak yang dikandung, dilahirkan sendiri, dibuang begitu sahaja. Hanya kerana takut cemohan. Bukan takut dosa ni. Takut cemohan, takut tak diterima masyarakat, takut kena hukuman. Kerana disebabkan nak melindungi diri, dia akan membuang anak itu supaya dengan itu dia orang tidak boleh letak ni. Ini saya rasa sangat besar peranan masyarakat macam mana nak melindungi. Memang salah, berdosa perbuatan itu. Tetapi sebagai masyarakat, kalau kita dapat memberi ruang kepada wanita itu atau ibu itu, barangkali kita dapat sekalian menyelamatkan satu nyawa lagi. Ya. Mungkin dekat sini Ustaz, sebab Ustaz ada tempat perlindungan ni yang menjaga ibu-ibu yang sudah terlanjur dan sebagainya kan. Sikit lagi Pak. Kita tengok yang aktif pada masa ini adalah NGO. okey. Badan-badan kerajaan barangkali lebih banyak nak dakwa salah, nak ni menimbulkan lagi rasa takut. Satu tahap kena selamatkan dahulu. Pendakwaan itu kemudian untuk bagaimana supaya wanita itu boleh terima kenyataan buat salah, kena pikul tanggungjawab. Ini yang kita perlu mainkan bersama. Sokongan pihak kerajaan, pihak institusi, kemungkinan yang paling bertanggungjawab ialah kebajikan masyarakat lah, ataupun Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga. Maka ini dijalankan oleh keluarga ataupun masyarakat persekitaran. Dengan ini barangkali sokongan ini dapat membantu ibu meningkatkan self-esteem. Memang salah, itu kita tak nafikan. Tetapi kalau kita biarkan, memang nyawa anak itu akan terancam. Bahkan anak itu tak ada dosa apa-apa, yang salahnya ibu. Ya, saudara, kita sedih jugalah kalau tengok yang diambil dalam bekas tadi, bawa naik bayi itu. Saya rasa macam tak tergamak kita sebagai manusia ni. Binatang pun tak tergamak sanggup gitu. melakukan. Kita berehat seketika dan kita sambung selepas ini. Ya, saudara, kita melihatnya dalam isu pembuangan bayi ni satu benda yang cukup serius. Saya nak beralih pada Ustaz lah. Kalau kita lihat, sebenarnya saya ada sikit banyak pengalaman lah, kawan-kawan yang nak dapatkan anak membelanja sebenarnya ribuan ringgit untuk yang berpasangan yang bermasalah untuk dapatkan anak. Tiba-tiba kita tengok yang buang anak kat tepi bakul sampah, tepi longkang dan sebagainya. Ustaz, ini naluri kemanusiaan. Jadi sebab tu mungkin saya rasa dekat sini Ustaz, kalau kita tengok ajaran Islam, kita bincang pasal adab. Adab sopan. So bagaimana Ustaz melihat hilangnya adab ini dalam masyarakat dan kesan yang kita sedang tanggung ni Ustaz? Sila. Ya, isu ini adalah isu yang saya selalu sebutlah, isu yang melibatkan musibah ataupun bencana yang menimpa kepada
kita ini sama ada apa jua kes jenayah atau gejala sosial ini adalah merupakan isu yang tragis, isu yang sensitif, isu yang akan menyebabkan kita rasa stres dan tension. Tetapi masyarakat kita kurang dapat menerima ataupun bersedia untuk menerima. Jadi sebab itu bagi saya macam mana berat pun kita kena terpaksa bercerita perkara ini kerana ia sudah menjadi isu yang agak top dalam media kita pada waktu ini. Saya melihat memang berapa ramai, saya juga banyak dihubungi oleh ibu bapa keluarga yang dah 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun berkeluarga tak dapat anak. Mereka terlalu mengimpikan untuk mendapat anak. Sedangkan dalam isu yang kita lihat sekarang ni, mereka buang anak. Mereka buang anak dengan tanpa belas kasihan. Saya melihat kepada sifat ini menunjukkan bahawa jiwa manusia yang ada pada hari ini bergantung kepada cara mana pendidikan dan pengisian yang ada pada mereka. Kalau mereka itu dididik dengan cara pendidikan yang baik, yang lebih-lebih lagi berteraskan kepada agama, yang membentuk keimanan, semua ajaran-ajaran agama mengajarkan kepada kebaikan dan itu yang dijadikan panduan, maka masyarakat itu akan menjadi prihatin untuk bersifat belas kasihan dan menolong sesama insan. Tetapi jika sifat-sifat kerohanian keagamaan itu sudah hilang daripada diri manusia, kita dapat melihat pada hari ini itulah yang kita lihat tadi. Sifat-sifat haiwan, sifat-sifat kebinatangan yang akan wujud dalam hati-hati manusia kerana sudah hilang pertimbangan asasnya. Kerana akal ini bila tak dipandu dengan ilmu, tidak dipandu dengan agama Tuhan, maka dia akan melencong kepada tindakan yang didorong oleh syaitan, didorong oleh sifat-sifat kebinatangan. Maka akal yang begitu kita panggil sebagai akal yang tidak waras, akal yang tidak berfungsi dengan baik, yang akhirnya meletakkan bayi ini seperti objek yang mereka boleh lempar dan boleh campak dan boleh buat seperti itu. Dan sebenarnya gejala ini dia mencabar kita. Mencabar kepada pihak-pihak yang berwajib, seperti mana yang Ustazah cakap tadi, bahawa benda ini sebenarnya bukan tanggungjawab kerajaan sahaja, tanggungjawab semua badan-badan dakwah, masyarakat dan orang ramai. Dan saya merasakan kalau sekiranya pendedahan yang telah diberi ini tidak dapat membuka mata lagi untuk pihak berkuasa mengadakan kerjasama yang kukuh di peringkat atasan sehingga ke peringkat grassroots untuk kita menangani bersama gejala ini, sama ada mencegah di peringkat awalnya ataupun bagaimana mekanisme nak menangani setelah perkara itu berlaku. Saya menganggap mungkin pendedahan ini akan berakhir dengan pendedahan saja. Ya saudara, kita cukup prihatinlah dengan apa yang sedang berlaku dan saya percaya ramai sebenarnya termasuk agensi-agensi kerajaan bertungkus lumus sebenarnya untuk mengatasi isu ini. Ustazah, kalau kita lihat tadi sebenarnya kita merancang. Kadang-kadang kita seperti yang kita sebutlah dalam hukuman umpamanya, kita ada akta kanak-kanak. Tapi nampaknya hukuman ini sebenarnya adalah di penghujung. Sebenarnya ada banyak langkah-langkah lain. Kalau mungkin Ustazah nak tengok macam nasihatlah kepada ibu-ibu yang terlanjur, apa sepatutnya yang patut kita lakukan? Tentang nasihat ataupun kesedaran, satu daripada perkara yang boleh kita ni ialah tentang memberikan kaunseling. Di mana melalui sesi ini kita memberi kesedaran. Sebab kaunseling bukan sekadar beri nasihat, tetapi kita memahami situasi dia dan dengan sendiri dapat membangun self-esteem. Dan di sini kita akan beri input-input agama untuk mereka paling tidak untuk masa hadapan mereka mampu untuk menghindari. Benda yang dah berlaku memang kita tak boleh nak reverse balik, tetapi akan datang laluannya masih panjang. Ini memberi peluang mereka untuk ni. Dan pusat-pusat sebegini harus banyak dan mudah disenangi prosedurnya tak ni. Saya berpengalaman di Jabatan Agama lama dalam memberi kaunseling untuk masalah rumah tangga sebenarnya. Tetapi ia terlalu lebih prosedur dan membuatkan orang rasa bila pergi jabat agama ada masalah. Masyarakat hari ini mereka tidak mahu, mereka bermasalah dilihat bermasalah. So kena ada banyak
institusi sokongan, umpamanya NGO yang diusahakan Ustaz, satu contoh yang terbaik, di mana di luar itu dan masyarakat tidak melihat pergi itu sebagai orang bermasalah, tetapi pergi untuk berkongsi, untuk memahami, untuk memberi kesedaran. Sebab hidup kadang-kadang kita terlupa, terbabal sebagainya. Jadi kita harus beri mereka peluang untuk memperbaiki di masa hadapan. Jadi input agama itu memang tidak dapat dinafikan. Ustaz pun banyak kali menerangkan, tanpa hidup syariah memang kita akan jadi kelang kabut dan isunya macam inilah. Hukuman mungkin pada Ustaz, saya kita ada 1 minit je. Mungkin Ustaz nak simpulkan sikit Ustaz perbincangan kita, nak mewujudkan masyarakat yang sopan ni dan nak mengelak biadab ni, Ustaz, sila. Baik, terima kasih. Saya rumuskan mudah saja. Pertama sekali, kita mempunyai pemikir-pemikir yang hebat dalam negara kita ni untuk memikirkan bagaimana mekanisme sesuatu masalah itu untuk ditangani. Tetapi kita perlu ingat, walaupun kita dah ada model, kita dah ada kertas kerja, kita dah praktikalkan benda itu menjadi infrastruktur yang seperti kita nak. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahawa kita tidak ada pelaksana yang hebat, modul yang hebat. Kadang-kadang bangunan tersergang, modulnya bagaimana? Keduanya, program yang dibuat itu juga hendaklah dilibatkan dengan semua pihak supaya setiap perkara yang ditubuhkan untuk membangunkan modal insan dirasai oleh semua rakyat, bukan hanya segelintir sahaja. Maka sebab itu saya melihat bagi pihak NGO macam saya, kita juga berperanan menggerakkan pegawai-pegawai masjid dalam operasi Malam Merdeka, Malam Tahun Baru. Kita bawa band jenazah lagi pergi sedarkan untuk bawa remaja-remaja ini ke masjid untuk dikaunseling. Sampai subuh kami berjaga bersama dengan pegawai-pegawai masjid, badan-badan agensi-agensi kerajaan, sampai 9 badan kadang bergabung dalam operasi-operasi kami. Jadi apa yang kami buat ini setakat kemampuan yang terbatas, tetapi kami tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam gerak kerja yang ada di peringkat perancangan tertinggi. Kerana peringkat NGO ni peringkat pertengahan ke bawah. Maka kita mengharapkan sekiranya gejala ini nak dicegah di peringkat awalannya, sehinggalah kepada pemulihannya, lebih-lebih lagi nak berorientasikan modul-modul Islami, kita perlu ada gabungan bersepadu. Ya, insyaAllah saudara, kita sebenarnya memang berusaha pelbagai pihak ya, sebab dalam persekitaran yang baru ni sebenarnya cabaran-cabarannya cukup hebat. Kalau kita lihat pornografi dan sebagainya begitu berleluasa. Jadi saya nak ucapkan banyak terima kasih pada Ustazah Zawanah dan juga Ustaz Mas Rizi ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Cuma saya nak buat war-warkan ya, daripada kita sebenarnya sedang menyambut ulang tahun ke-64. Ya, kemudian insyaAllah kita ambil ingatan daripada penerbit kita. Ya, kita ambil ingatan penerbit kita, sayangi agama, bangsa dan juga negara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.